Yo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak buat sedikit video tentang kisah benar geng. Sebelum korang tonton video ni, korang jangan lupa untuk tekan subscribe, like, share dan komen. Kisahnya adalah sebuah kisah benar yang telah difilmkan bertajuk The Exorcism of Emily Rose, di mana kisah ini diambil daripada kisah Anneliese Michel, seorang wanita remaja berusia 16 tahun geng. So korang nak tahu apa kisah dia, korang kena tengok video ni sampai habis. Let's go. Wo die Liebe ist. Ja, aber es gibt neue Anonen. Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, dann die Grüße seist du, Maria. Anneliese Michel merupakan seorang remaja yang menjalani puluhan upacara eksorsisme sebelum kematiannya pada tahun 1976. Kematiannya menjadi tumpuan orang ramai ketika itu setelah ada laporan yang mengatakan kematian Anneliese berpunca daripada kecoyan ibu bapanya sendiri yang lebih mempercayai ritual dari perubatan moden untuk menyembuhkan penyakit yang dialami Anneliese. Gadis ini membesar sebagai seorang Katolik yang taat di Bavaria, Jerman Barat. Ketika Anneliese berumur 16 tahun, dia telah disahkan mengidap temporal lobe epilepsy. Temporal lobe epilepsy ialah sejenis penyakit kronik yang mana saraf di otaknya mengalami kerosakan. Dalam arti kata lain, ianya seperti brain damage. Penyakit ini juga berupaya membuatkan seseorang berhalusinasi dan menjadi takut atau gelisah secara tiba-tiba. Tidak lama selepas itu, kondisi saraf di otaknya semakin merosot. Keadaannya mula tak stabil dan dia mengalami kemurungan. Pada tahun 1973, kondisinya bertambah teruk apabila dia berhalusinasi ketika berdoa di gereja. Anneliese mengatakan ada suara yang memberitahu yang dia akan disiksa di neraka. Sejak dari kejadian itu, dia menjadi takut dan tidak tenteram apabila didekati dengan objek suci Kristian seperti salib dan sebagainya. Oleh kerana rawatan Anneliese di hospital psikiatri selama 5 tahun lamanya tidak mendatangkan apa-apa kebaikan atau perubahan pada dirinya, ibu bapanya mula mengesyaki yang anaknya itu telah dirasuki oleh iblis ataupun jin jahat. Pada pertengahan tahun 1970-an, mereka cuba ikhtiar rawatan tradisional iaitu bomoh ataupun upacara eksorsisme. Menurut sumber, Anneliese betul-betul disahkan mengalami kerasukan apabila dia dikatakan tidak boleh berjalan melepas sisa dan tidak mahu minum air suci ataupun holy water pemberian padri. Selain itu, keadaan fizikalnya turut berubah apabila dia kurang menjamah makanan yang diberikan tetapi sanggup minum air kencingnya sendiri dan makan serangga seperti lalat dan laba-laba. Anneliese juga dikatakan mula menjadi agresif kerana dia menggigit ahli keluarganya sendiri dan turut melambung adiknya ke lantai. Pada tahun 1975, Bishop Joseph Stagel memberi kebenaran kepada Padri Anoren untuk menjalankan upacara exorcism kepada Anneliese dengan syarat upacara itu mesti dilakukan dalam keadaan tertutup ataupun secara rahsia. Upacara exorcism itu telah dijalankan 2 kali seminggu dan setiap satu upacara boleh memakan masa sehingga 4 jam. Beberapa minggu kemudian, pada tahun 1976, keadaan Anneliese seperti tidak menunjukkan sebarang perubahan. Malah kondisinya bertambah merosot ini apabila dia tidak mahu makan langsung kerana mendakwa dia tidak dibenarkan makan oleh sesuatu.
Anneliese juga mengatakan dia selalu nampak di sekelilingnya ada iblis dan dia turut mengaum seperti binatang. Sampai satu tahap, ibu bapanya sudah tidak lagi meminta bantuan doktor dan mereka bergantung sepenuhnya pada ritual yang dilakukan oleh para padri itu. Pada hari seterusnya, sebanyak 67 upacara telah dilakukan pada Anneliese dalam tempoh 10 bulan. Akan tetapi, keadaan kesihatannya tidak pernah berangsur pulih, malah semakin teruk. Para padri yang merawat Anneliese mendakwa yang remaja perempuan itu telah dirasuk oleh 6 jin. Que se dureza. Nein! Ich bin Nero. Ich bin der Dritte im Bunde. So. Sie müssen mit in die Scheißkassette. Und zwar mit allen zu dem Scheiß gelogen Witzbuschki. Und dann? So, dass an die meisten Leute rankommt. Kapiert? Pada tanggal 1 Julai 1976, Anneliese Michel menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kematiannya disebabkan oleh malnutrisi dan dehidrasi kerana remaja perempuan itu berada dalam keadaan kelaparan hampir setahun sepanjang upacara dilakukan. Ketika hari kematian, beratnya hanya 30 kg sahaja dan tendon lututnya turut koyak disebabkan terlalu kerap dan memaksa dia melutut semasa melakukan upacara eksorsisme itu. Selepas siasatan dilakukan, pihak pendakwa negeri menyatakan yang kematian Anneliese dapat dielakkan seminggu sebelum kematiannya sekiranya ibu bapa membawa dia ke hospital untuk dirawat. Mahkamah akhirnya menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan pada ibu bapanya dan 2 padri yang merawatnya atas kesalahan negligent homicide. Kisah remaja perempuan ini telah diangkat ke layar perak pada tahun 2005 dengan filem bertajuk The Exorcism of Emily Rose.